Saya salah tafsir pula. ya betul. Sebab sebab saya difahamkan Puan Nora ni di antara orang Kelantan. Oh, saya memang Kelantan pun. Alhamdulillah. Ustaz kat mana? Kelantan kat mana Ustaz? Saya dekat Kota Baru. Saya pun jalan ke Bersutai je, Kota Baru. Oh, Masya Allah. Allahu Akbar. Okey, kita sambung. Kita sebut tentang syurga tadi. Saya pernah baca satu hadis ni, saya tak ingat dia punya ni. Tapi saya pernah baca, syurga dilingkari dengan perkara yang dibenci. Manakala neraka Allah dilingkari oleh perkara yang kita suka, yang disukai. Mungkin Ustaz nak nak bagi itu. Dalam hidup kita ni, kita kena ingat, setiap kali mana kita nak buat benda yang disuruh oleh Allah, kita jadi rasa berat kan. Kita rasa penat untuk kita nak buat. Sembahyang penat, puasa penat, zakat penat. Maknanya benda yang kita tak suka. Benda yang kita ni berat untuk kita nak lakukan. Tapi bila kita boleh buat, syurga untuk diri kita. Tetapi manakala syurga, neraka dilingkari dengan perkara-perkara yang disukai. Manusia ni suka nak buat. Mengumpat. Manusia suka tak suka? Suka. Manusia ni untuk nak mengumpat. Kalau kita ajak orang baca Quran dengan ajak orang mengumpat, laju pergi mengumpat dibandingkan dengan laju membaca Quran. Dua benda ni. Cuba kita mengumpat sebelah orang tidur. Terbangun orang tidur. Terbangun orang tidur. Dia akan bangun terus. Siapa? Dia tanya. Segar terus dia. Tapi cuba kita baca Quran sebelah orang tidur. Lagi lain orang tidur. Lagi lain orang tidur tu. Nak sebutnya gambaran perbezaan kan. Demikianlah dalam hidup kita. Bila kita nak kepada syurga Allah, kita kena bersungguh-sungguh untuk nak melawan yang disebut dengan perkara-perkara yang berat dalam hidup kita. Yang untuk kita nak lakukan. Nak bangun tahajud, kita rasa berat. Nak bangun tahajud. Kita nak kita nak bersyukur pada Allah. Sikit je kita boleh bersyukur. Cuba kita perhati orang kita. Senang tak dia nak sebut Alhamdulillah? Payah. Orang kita lepas pada makan nak sebut Alhamdulillah? Payah. Keluar bilik air nak sebut Alhamdulillah? Payah. Ramai mana orang keluar bilik air, tepuk perut je. Lega je. Dia sebut, boleh sebut lega, tapi dia tak boleh sebut Alhamdulillah. Ramai mana di kalangan hidup kita ni, kita nak buat benda yang mudah dia patutnya, tapi kita tak boleh buat. Kenapa? Kerana syurga begitu. Syurga ni dilingkari dengan benda yang kamu tak suka. Untuk kamu nak buat. Tapi neraka penuh dengan benda yang kamu paling suka kamu nak buat. Tidur banyak. Tak bangun-bangun sembahyang subuh. Orang kita suka. Buka aurat. Orang kita suka. Dalam hidup dia. Dalam hidup kita. Kita makan banyak. Suka. Orang kita suka. Tak nak puasa sunat 6. Habis. Sampai masuk bulan Zulkaidah dah. Baru nak mula puasa sunat 6 dia. Nak sebutnya gambaran. Neraka ni semua benda-benda yang nikmat-nikmat. Disuasanakan dengan nikmat-nikmat. Yang menyebabkan orang berkejaran untuk mendapatkan yang tu. Akhirnya, terjatuh dia dalam kawah neraka. Manakala syurga, benda-benda yang berat-berat dalam hidup. Kemuncak berat dalam syurga ni, untuk nak masuk syurga ni apa dia? Terpaksa korban nyawa untuk Islam. Mati syahid dia panggil. Mati syahid ni benda yang, nyawa ni ada satu je. Tiba-tiba dalam satu nyawa kita ni, tiba-tiba kena korban untuk Islam. Tak ramai orang kita boleh buat benda demikian. Tapi Islam sebut, sampai peringkat kalau kamu boleh buat juga, syurga untuk diri kamu. Lalu Allah sediakan syurga untuk orang mati syahid. Syahid ni ada dua lah. Satu syahid dunia dan akhirat. Satu lagi syahid akhirat. Termasuk ibu-ibu yang melahirkan zuriat. Kemudian dia meninggal dunia. Orang mati COVID. Mati COVID ni, kami di kalangan para alim ulama bincang, orang yang mati kerana COVID ni pun, di antara kalau dia orang soleh mati syahid akhirat pada diri dia. Pahala mati syahid akhirat. Untuk mereka sebut sebagaimana taun, penyakit taun. Demikian juga orang kena kanser. Orang kena kanser. Kalau dia ni dalam keadaan kanser, tiba-tiba dia bertahan dengan penyakit dia yang dideritai, dia sabar dan dia tak mengeluh. Waktu mana dia berhadapan dengan ujian sakit dalam hidup dia, dia mati kerana mempertahankan nyawa dia tadi. Dalam keadaan penyakit kanser ni, mati syahid akhirat untuk diri dia. Allah jadikan kelebihan untuk orang-orang demikian. Lalu Islam disuruh dalam hidup kita ni, mengajar pada diri kita ni untuk kita ni jangan kita tamak sangat terhadap nikmat-nikmat yang nampak sekejap. Tetapi kita kena nampak nikmat yang kekal, yang panjang.
Nikmat yang sekejap ni dunia dia panggil. Dunia je, nikmat yang sekejap. Dunia ni memanglah seronok. Tidur banyak, seronok. Borak, cakap banyak sampai pagi. Tak habis-habis lagi kita cakap. Nikmat. Kemudian apa dia? Kita, dalam hidup kita ni, makan banyak, tidur banyak, segala benda ni semua nikmat. Tapi, bila mati nanti, azab. Itu cara demikian. Allah ajar pada diri kita. Itu yang dimaksudkan dengan hadis tadi. Allahu Akbar. Malah. Allah, terima kasih Ustaz. Okey, banyak soalan kat sini saya nak pilih rekan-rekan saya. Salah satunya, okey, Ustaz sebut tadi syurga. Kita pun tahu syurga tu sangat mahal dan salah satu ciri-ciri yang Allah nak bila kita masuk syurga tu adalah orang yang sabar, as-sabirin kan Ustaz So bila sebut sabar di syurga ni, ni ada orang yang bertanya kat kita ni macam mana Ustaz soal tahajud. Nombor satu dia soalan dia, adakah memang kena tidur dulu ke kalau nak bangun tahajud? Satu, maknanya adakah kena tidur dulu baru boleh bangun tahajud? Dan satu lagi, macam mana nak train diri kita nak mudah bangun tahajud? Mungkin ni ada ni orang tanya ni saya tak sampai. Ya, betul. Bukan orang je, dengan saya pun begitu juga berhadapan. Dia panggil kekeliruan kita terhadap tahajud ni. Kita kena ingat tahajud ni dia bermula daripada lepas isyak, dia berakhir dengan sebelum subuh. Itu waktu tahajud dipanggil. Lalu yang terbaik untuk kita nak tahajud, kita tahajud macam Rasulullah tahajud. Macam mana yang terbaik? Rasulullah dia lepas pada isyak, dia tak lama lepas isyak, dia akan duduk dengan sahabat-sahabat sekejap ataupun dengan keluarga dia sekejap, kemudian Rasulullah tidur. Rasulullah tak main WhatsApp. Dia tak habiskan masa nak baca WhatsApp, nak baca Facebook. Rasulullah dia akan rehat terus lepas isyak, kemudian dia akan bangun 2/3 malam. 2/3 malam ni pukul berapa? Pukul 2 pagi. Ulama sebut demikian. Itu masa yang terbaik. Kita bangun pukul 2 ataupun pukul 3 pagi kita bangun. Bangun dan Rasulullah solat sebanyak lebih kurang 13 rakaat. Yang Rasulullah solat. Kemudian termasuk dengan witir. Kemudian lepas pada itu Rasulullah tidur balik. Lepas pada Rasulullah tidur kembali, kemudian Rasulullah dekat dengan subuh, Rasulullah bangun balik. Itu cara demikian. Yang akan dikejut oleh Bilal. Bilal akan sebut subuh. Waktu mana salatul fajr, dia akan sebut demikian. Sahabat-sahabat bangun. Rumah-rumah ni akan bangun semua. Dia panggil demikian. Kemudian ada 2 azan. Biasanya zaman Rasulullah. Azan yang pertama, azan Bilal bin Rabah. Kemudian azan yang kedua, azan sahabat yang lain tersebut akan azan. Dia panggil demikian. Kemudian ni solat tahajud yang terbaik yang dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah pergi masjid, kemudian Rasulullah i'tikaf. Lepas pada subuh, Rasulullah i'tikaf sampai terbitnya matahari. Kemudian Rasulullah barulah balik daripada masjid. Itu kalau tak PKP, saya cadangkan ayah-ayah yang dah pencen, dah tak masuk pejabat dan sebagainya, buat cara Rasulullah. Kalau kebetulan hari itu kita meninggal dunia, Rasulullah kata, hari itu lepas pada semayang subuh, kita duduk iktikaf, kemudian kita semayang sunat isyraq, kemudian kita semayang sunat duha, kemudian hari itu kita meninggal dunia. Tempat kita dalam syurga Allah, masuk syurga tanpa dihisap dan diazab oleh Allah. Itu yang pertama. Masya Allah. Yang kedua, tahajud kita ialah tahajud yang dibuat oleh para sahabat. Sebab tahajud yang pertama ni, kebanyakan di kalangan kita, saya sendiri pun tak cadang untuk kita nak buat. Seorang kita, kalau dia lepas isyak, dia tidur, kemudian dia bangun pula, solat, dia tidur pula, dia tak bangun-bangun dah. Dia bangun, lusa pula baru dia bangun. Itu cara perangai orang kita. Payah untuk dia nak bangun. Kalau orang tak kejut, lagilah payah dia nak bangun. Jadi akhirnya saya cadangkan buat pendekatan yang kedua, tahajud. Yang paling simple Ustaz. Ya, betul. Yang kedua kita buat macam mana? Kita tidur lepas isyak, kemudian kita bangun sebelum mana subuh. Bangun sejam awal sebelum mana subuh. Kemudian kita solat, sunat, kemudian baca Quran, kemudian tunggu waktu mana masuk subuh dan kita sembahyang subuh. Itu yang kedua, pendekatan yang kedua. Katakanlah ada di kalangan kita, dia kata, yang kedua ni pun tak bangun juga Ustaz. Kita tanya, kenapa? Tak kunci jam ke? Kunci jam je bangun. Saya tak bangun. Yang payah untuk nak bangun. Dia payah juga nak bangun. Lalu ambil pendekatan yang ketiga. Pendekatan yang ketiga apa dia? Sebelum kita tidur, lepas isyak, dah sembahyang isyak, kita borak dengan keluarga kita, gurau anak-anak kita dan sebagainya. Kemudian sebelum tidur, kita tahajud terus.
Tahajud terus. Tanpa kita tidur. Sebab kita ni jenis tak boleh. Kalau tidur, memang tak bangun. Jadi, dia bermula, tahajud kita ni lepas isyak. Dia berakhir dengan subuh. Jadi, kita tidur, kita tak tidur lagi. Kita solat dahulu. Bila kita solat dahulu, lalu kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, aku ni begini. Kita minta dengan Allah. Lalu kita pun tidur. Lalu orang tanya, tak tidur lagi tu Ustaz? Tak tidur lagi tu. Tidur tu jadi sunat, dia panggil. Jadi sunat pada diri kita. Kalau kita tak tidur pun, kalau kita tak boleh tidur, lalu kita sembahyang tahajud terus. Itu cara yang terbaiklah untuk kita lakukan pada diri kita. Ni 3 pendekatan untuk bangun tahajud. Kalau siapa yang payah nak bangun, kalau siapa yang payah nak bangun tu, saya cadangkan ambil pendekatan tu terus. Pendekatan apa dia? Yang ketiga terus. Bangun tahajud pada, kita amalkan pada diri kita. Sebab kelebihan orang bangun tahajud ni besar sangat. Sebagaimana besarnya kelebihan membaca Al-Quran Karim. Baca Al-Quran ni lebih besar dalam hidup kita ni. Sebab Rasulullah sebut, orang yang dimasukkan ke dalam syurga nanti berdasar pada ayat Quran yang terakhir yang dibaca di atas dunia dahulu. Belum kita mati ni, berapa jumlah ayat Quran yang kita baca? Katakanlah kita baca sebelum kita mati ni 60,000 ayat Quran kita baca. Dalam syurga nanti jumlah yang kita baca itulah yang kita dimasukkan dalam tingkat-tingkat syurga nanti. Syurga ni ada lebih kurang 100 lapis. Rasulullah sebut di antara satu lapis dengan satu lapis tu sejarak di antara bumi dan juga langit. Rasulullah cerita demikian. Lapis kita nak masuk lapis yang tertinggi tu, Rasulullah kata syurga Firdaus. Syurga Firdaus yang tertinggi. Syurga yang paling tinggi sekali. Kita nak boleh masuk sampai ke syurga yang paling tinggi sekali tu, dalam syurga nanti, macam mana? Berdasar pada ayat Quran yang kita baca di atas dunia ini. Atas dunia ni banyak mana kita baca. Kalaulah kita dengan anak kita ni baca 60,000 ayat. Anak kita dibaca 60,000 satu ayat. Beza satu ayat je. Jarak dia, kita dengan anak kita tu, anak kita masuk syurga yang tinggi sikit pada kita, sejarak di antara bumi dan juga langit. Lepas tu baca Quran atas dunia ni. Sama dengan bangun tahajud malam dan juga baca Al-Quran besar dalam kehidupan kita. Untuk dapat rahmat Allah dalam hidup. InsyaAllah. Okey, saya banyak sangat soalan tentang tahajud ni Ustaz. Kalau nak cerita memang kena buat sesi lain sebab banyak. Mungkin orang bagus lah. Alhamdulillah, maknanya kesedaran orang dah nak belajar. Ada orang tanya nak baca doa apa. Boleh 2 rakaat, boleh ke tidak begini. Mungkin sebab mungkin orang boleh dengar balik apa yang Ustaz dah jelas daripada awal tadi. Tapi mungkin saya nak kongsi dengan orang-orang di luar sana yang sewaktu dengan saya lah. Saya pun bukan terror sangat pun tahajud. Tapi alhamdulillah saya cuba dulu-dulu, kita lama-lama kita buat sikit-sikit dah jadi amalan. Soal nak bangun tu memang dulu-dulu rasa susah nak bangun, tapi alhamdulillah bila kita selalu buat, memang Allah buat 3:30 pukul 3 tu memang ting, dia macam bangun. Kadang-kadang rasa nak pergi bilik air ke, bangun macam tu. Jadi saya kalau rasa nak pergi bilik air pun, terus ambil wuduk, semayang 2 rakaat, paling-paling pun 2 pun boleh kalau Ustaz kan. Lepas tu berdoa. Nanti nak tanya sikit. Nak tanya. Okay. Sebab apa yang jadi nak bangun tahajud tu? Sebab nombor 1 dah biasa buat. Nombor 2 saya rasa seronok. Sebab memang time tu momen tu memang, kalau bila kita baca ke kita doa, rasa macam dekat sangat dengan Allah. Sebab kita tak ada sibuk kan. Jadi kalau tak buat tu rasa macam alamak, aku tadi katalah bangun pukul 5 lah, dah miss, saya rasa macam tadi dah pukul 3 lah. Memang bangun tu ngam-ngam subuh kan. Rasa macam alamak. Jadi kalau Nora tak kisah kan, saya nak tanya. Sejak bila? Sejak daripada waktu mana berumah tangga dahulu ataupun waktu mana dah tak ada suami? Okey, sejujurnya saya cakap Ustaz, saya buat ni selepas suami tak ada, masa saya dalam edah. Saya start masa dalam edah tu, memang kita dalam edah ni tak lagi mana. Saya buat tiap-tiap malam sampai saya habis edah, saya tak boleh miss, dan benda tu lama-lama dah jadi kebiasaan. Dan memang masa tu saya kenal perkataan orang panggil apa? Bermunajat kan? Bermunajat dengan Allah. Apa dia panggil lagi perkataan? Berkhalwat dengan Allah. Maknanya kita, momen tu kita dengan Allah saja. Memang selepas arwah tak ada lah. Masa saya dalam edah lah basically. Alhamdulillah sampai sekarang. Kadang-kadang ada jugalah macam cerilak-ceriluk jugalah. Tapi alhamdulillah dia macam
alamak. Tapi kalau tak buat tu rasa macam miss lah kan. Tu saya nak saran kepada korang semua. Maknanya kalau saya boleh sebut bahawa dengar tu suami-suami. Kadang-kadang di kalangan kita ni, Allah dia nak tegur isteri kita, Allah akan matikan kita terlebih dahulu. Barulah Allah jadikan isteri kita ni akan bangun tahajud. Maknanya ada di kalangan kita ni, kadang-kadang waktu mana kita ada, wahai suami, kalian tak ingatkan isteri kalian. Kadang-kadang waktu mana bila kita dah tak ada dah, baru isteri kita mula bangun dekat dengan Allah. Dia panggil demikian. Ini pun satu benda pengajaran yang besar dalam hidup bagi seorang suami. Kita kena mula didik pasangan hidup kita ni. Waktu mana kita ada pasangan ni, kita saling kuat menguat di antara kita. Itu cara demikian. Dan kita kena rasa bangga bila isteri kita bangun tahajud, isteri kita taat pada perintah Allah, kita kena rasa bangga pada diri kita. Ini antara pengajaran yang patut kita ambil dalam hidup kita lah. Di antara benda demikian. Masa saya dengan arwah Johan dulu memang buat juga, tapi jarang-jarang lah bila ada sesuatu baru okeylah malam ni kita buat sembahyang hajat lah, solat tahajud sekali. Tapi sangat jarang lah saya nak mengaku lah, memang jarang. Tapi dia kadang-kadang dia buat sendiri, kadang-kadang saya buat sendiri, tapi tak sama tak macam sekarang lah. Allahu Akbar. Okey. Bagus. Allah sayang pada kita macam tu. InsyaAllah. Jadi mungkin pendengar-pendengar kita luar sana kena cari suami yang selalu ajak bangun tahajud. Bukan saya maksudkan begitu saja, tidak. Tapi maksudnya keluarga ni dia kena bangunkan masing-masing, saling kuat menguat. Saya rasa akan lebih seronok dan lebih indah kalau waktu mana Nora ada pasangan dahulu, ada suami dahulu, dan juga waktu itu kita sama-sama berebut untuk mendapatkan syurga Allah. Waktu tu rasa lain daripada kita berseorangan. Bila kita seorang-seorang ni, betul kita akan lebih kudus, lebih rasa nikmat kita seorang-seorang. Tapi waktu mana kita berada dengan berkeluarga ni, kita kena rasa waktu ni lah peluang yang Allah bagi dalam hidup kita. Dan tentu Nora kata banyak, kalau dulu kalau ada suami, kita boleh buat macam ni, boleh banyak lagi benda yang kita boleh buat dalam hidup kita kan. Tapi bila satu ketika Allah tarik sikit suami dalam hidup kita, misal contohnya, waktu tu kita pun baru nak cari yang ni, nak buat yang ni dalam hidup kita. Maknanya ni pun satu tanda Allah sayang juga pada kita, pada suami kita. Tapi pengajaran itu menjadikan rahmat dalam hidup kita. Ini dalam kehidupan kita. Maknanya benda-benda yang sebegini ni, orang yang Allah bagi kurniaan dalam hidup dia berkeluarga lagi, ambil kesempatan. Jangan tunggu kita dah Allah tarik dah nikmat berkeluarga tu, yang menyebabkan di waktu itu barulah kita nak terkial-kial. Baru kita nak secari-cari. Rugi kredit kita ambil nikmat. Waktu mana ada dalam hidup kita berkeluarga, kita buat yang terbaik. Dan kita jadikan yang terbaik. Dan kita doa. Di waktu sebegini, kita doa pada arwah suami kita, arwah anak-anak kita yang telah meninggal dunia itu, menjadikan mereka daripada kebaikan kita ni, menaikkan darjat dia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, insya-Allah, Allahu Akbar. Okey, kita ada soalan terakhir saya tentang jodoh. Ramai kat menunggu pasal jodoh ni. Tapi tadi ada di awal tadi ada seorang penipuan ni, dia tanya soalan ni sikit. Lari sikit daripada ni. Kalau orang tengah tenat nak bersalin, tengah contraction Ustaz, wajib tak kita solat fardu? Maknanya kan nak beranak tengah sakit contraction tu, masa tu wajib tak kita solat fardu, dia tanya. Dah terlepas dah tanggungjawab dia. Dia tak ada dah tanggungjawab kerana dia terlampau dalam keadaan sakit. Tak kira lah dia sakit salin ke, dia dalam keadaan sakit yang kemalangan jalan raya ke, ataupun dia memang tenat, dia panggil demikian. Maknanya dia tidak ada tanggungjawab. Tanggungjawab bagi orang yang solat ni ialah pada mereka yang berakal yang waras. Pada mereka yang masih lagi dia beri kekuatan oleh Allah. Tapi kalau dia dah dalam keadaan yang tenat dah, tak kira tenat salin ke, tenat apa ke, tak ada dah tanggungjawab untuk diri dia, untuk dia nak melaksanakan demikian. Tapi kalau dia lagi waras dan dia rasa ada kemampuan lagi, dia boleh buat, tak ada masalah. Islam tak larang pun demikian. Tapi kalau sekiranya dia tak ada dah kemampuan,
dah dia di antara dia sakit dengan dia nak solat. Kalau dia solat pun dia tak boleh fokus dah terhadap solat. Dia tak boleh jadi khusyuk. Yang menyebabkan dia mesti dalam keadaan itu menyelesaikan kesakitan dia terlebih dahulu dengan cara dia bersalin. Bila dia bersalin tersebut menyebabkan dia akan memudahkan pada dia untuk dekat dengan Allah. Waktu tu zikir banyak-banyak. Jangan lepas daripada zikir. Kerana waktu tu pahala Allah sedang mencurah-curah untuk diri dia. Merciknya peluh-peluh ibu yang nak melahirkan zuriat ini menyebabkan terpadam api-api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Allah jadikan saat mana nak melahirkan zuriat itu pahala-pahala yang banyak yang Allah jadikan untuk diri dia. Jadi tanggungjawab dia nak buat haji ke, tanggungjawab dia nak puasa ke, tanggungjawab dia nak buat solat ke, tak ada dah untuk diri dia dipanggil di saat itu. Itu cara demikian. Okey, harap terjawab soalan puan tadi. Okey, ini soalan seterusnya saya menjawab juga ada ramai tanya pasal jodoh. Alah, banyaknya. Okey, pasal jodoh ni macam mana nak cerita? Macam mana kita nak tahu seseorang tu memang jodoh kita? Memang kita tahu ajar rezeki jodoh tu rahsia Allah kan Ustaz kan? Ada ni orang tanya adakah betul ke kena buat bodoh-bodoh sikit? Tapi macam mana kita nak tahu jodoh tu untuk kita? Kadang-kadang ada yang datang tu pun tak kita tahu tak berapa sesuai, tapi mana kita nak tahu mungkin itu adalah jodoh kita. So macam mana kita nak tahu petanda-petanda yang ni untuk saya ni macam tu. Macam mana? Yang pertamanya kita kena tanya orang yang dekat dengan orang tersebut. Macam tu imam kampung ataupun ayah mereka ataupun bapa saudara mereka, orang yang dekat dengan orang tersebut, bila dia masuk meminang kita ataupun dia masuk untuk mendapatkan diri kita untuk menjadikan pasangan hidup dia. Yang kedua, waktu mana kita tanya pada dia, kita kena terus terang tanya pada dia. Jodoh ni jangan disembunyikan, kita kena tanya direct pada diri dia tersebut. Berumah tangga dengan saya ni untuk apa? Untuk apa nak berumah tangga dengan saya? Jadi bila dia sebut saya berumah tangga untuk membawa keturunan dan zuriat ini untuk ke syurga Allah, maka berumah tanggalah dengan dia. Tapi kalau dia sebut saya nak kahwin dengan awak, saya nak bawa ke Pakistan je, misal contohnya. Baik tak payah. Kita pun boleh pergi sendiri. Nak sebutnya gambaran bagaimana singkatnya matlamat dalam perkahwinan. Biar jelas, perkahwinan ini mesti jelas untuk kita tahu ni jodoh yang baik untuk diri kita. Kemudian dalam masa yang sama juga kita boleh istisyarah. Istisyarah ni maksudnya kita minta pandangan-pandangan orang lain terhadap orang yang nak berumah tangga dengan kita ini. Istisyarah dalam Islam. Kemudian selain daripada istisyarah, kemuncak kita istisyarah, kita mesti istikharah dipanggil. Istikharah ni maksudnya kitanya dalam hidup kita ni kita minta dengan Allah. Ya Allah, Allahumma inni astakhiru ilaika. Ya Allah, aku istikharah, biar kamulah yang buat keputusan untuk diri aku, ya Allah. Itu dipanggil istikharah. Perlukah kita nak buat bodoh-bodoh pada diri kita? Dalam hidup kita ni, maksud bodoh-bodoh ni perlu untuk kita tak tunjuk lagak dan mangguk. Orang Pantan panggil tak mangguk dia panggil. Kita perlu untuk diri kita ni, terutama bagi orang perempuan. Jangan tunjuk sombong. Jangan tunjuk ego. Jangan tunjuk kita ni ada-ada. Jangan. Tetapi tunjukkan kita ni orang yang tawaduk. Bila kita boleh tunjukkan tawaduk, maka kita akan dapat orang yang tawaduk juga dalam hidup kita. Ni dia akan jadi demikian. Tapi kalau dah sekiranya kita tunjuk kita ni hebat, kita ni ada itu, kita ada ini dan sebagainya, kita akan dapat orang yang belagak juga dalam hidup kita. Ni kalau dapat, tu kalau dapat, lepas tu balah dalam hidup. Jadi kita ni yang penting dalam hidup kita ni, kita tunjuk yang kita ada agama. Bila kita tunjuk yang kita ada agama pada diri kita, yang menyebabkan kita akan dapat orang yang baik, dan inilah jodoh yang baik untuk diri kita. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran, al-khabisatu lil-khabisin. Orang perempuan yang jahat Allah sediakan untuk lelaki yang jahat. At-tayyibatu lit-tayyibin. Orang perempuan yang baik Allah sediakan dengan lelaki yang baik dalam hidup dia. Jadi dalam hidup kita ni biar kita jadi begitu pada diri kita.
Sebut pada siapa saja pun yang nak berjodoh dengan kita dan sebagainya, biar dia ada ciri-ciri ni. Bila ada ciri-ciri ni, insya-Allah Allah akan kurniakan pada kita ni yang disebut dengan jodoh-jodoh yang baik, pasangan hidup yang baik, dan pasangan hidup kita ni akan menjadikan diri kita ni rahmat dalam hidup. Kasih sayang tu tumbuh dalam hidup, dipanggil demikian pada diri kita ni. Masya-Allah. Okey, Allahu Akbar. Jadi tujuan dan juga niat tu kena jelas Ya. Okey, banyak ni soalan. Okey, ada banyak soalan ni, macam mana ni? Saya nak baca satu-satu. Boleh. Saya jawab ni, dia ada ni mungkin laki-laki kot. Dia kata macam mana nak mendidik isteri yang tidak menunaikan kehendak agama, atau mungkin saya pun tahu apa maksud dia. Macam mana seorang suami nak mendidik isteri mungkin yang tidak buat tuntutan agama? Ni mesti dah yang dah terkahwin, dia panggil. Yang dah terkahwin dalam hidup dia. Bila dia dah terkahwin, kemudian didapati isteri dia tak sama ataupun suami dia tak sama dengan aim dia. Kan kadang-kadang lepas pada belum kahwin nampak warak, tapi lepas kahwin rupa-rupanya wakrok, dia panggil. Lepas kahwin tu ada benda yang tak betul. Macam mana nak betulkan balik dalam kekeluargaan kita ni? Yang pertama, kita kena kembalikan balik kepada matlamat perkahwinan. Kena dalam keluarga kita ni, kita kena fokus balik. Kita kahwin ni untuk apa? Untuk melempias nafsu. Kita berumah tangga ni untuk apa? Sebenarnya kita nak kahwin, kita nak berumah tangga ni untuk sekadar nak suruh orang kata kita ada isteri, kita ada suami, begitu saja. Dalam hidup kita tak. Kita berumah tangga, mestilah kita berumah tangga untuk ke syurga Allah. Maknanya, bila kita memilih pasangan, kita kena yakin pasangan aku ni boleh bawa aku ke syurga Allah. Sebagaimana saya sebut tadi lah. Kalau kita kahwin dengan tujuan untuk nak dapatkan yang disebutkan dengan harta benda, kita tak akan dapat banyak pun harta benda. Kalau kita kahwin dengan tujuan untuk nak dapatkan yang disebut dengan keturunan dia, kita akan dapat kehinaan daripada keturunan dia. Tapi kalau kita kahwin kerana Allah, Rasulullah tolong baca doa untuk diri kita. Rasulullah sebut, Barakallahu lakuma wa barak alaikuma wa jama'a bainakuma fil khair. Ni disebut dalam doa Rasulullah. Rasulullah kata, aku tolong doa pada kamu. Moga Allah berkatilah di antara kamu berdua. Dan Allah jadikan di antara kamu tu keberkatan di antara satu sama lain. Wa jama'a bainakuma fil khair. Dan Allah kumpulkan kamu berdua dalam perkara yang baik-baik dia dalam hidup. Rasulullah baca doa demikian. Maknanya, dalam hidup kita, bila kita dapati isteri kita ke suami kita tak betul, kita betulkan balik. Macam mana kita nak betulkan balik dalam kekeluargaan ini? Sama ada kita nasihat dengan cara lemah lembut. Jangan tinggi sangat bahasa. Jangan angkat suara. Kalau suami, jangan sampai pukul isteri. Jangan sampai peringkat kita sepak terajang isteri. Tapi kita sebut betul-betul, rumah tangga kita ni nak pergi ke mana. Jadi kalau isteri kita ni tak semayang, isteri kita ni tak tutup aurat, isteri kita ni dalam keadaan tak taat perintah Allah, kita sebut, jangan buat macam ni, jangan buat macam ni. Ni semua ni Allah marah. Bila Allah marah, rumah tangga kita tak ada rahmat. Tak turun rahmat Allah dalam rumah tangga kita. Allah akan benci rumah tangga kita. Sentiasa ingatkan. Bila dia tak boleh tak dengar juga, Allah mula atur peringkat yang kedua. Macam mana? Fab'atu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Kamu tariklah orang yang pernah mempertemukan kamu dengan dia. Orang ni mesti jadi hakam, dia panggil. Di antara kamu dengan dia. Bagi tahu pada orang ni, saya dapati isteri saya ni tak jaga begini. Tolong nasihat pada isteri saya. Kemudian isteri ni tetap juga, tak lawan juga. Lalu kita asingkan tempat tidur. Kemudian Rasulullah ajar dalam Al-Quran Karim, kamu kena asingkan tempat tidur. Dah lepas pada tu, dia tak dengar juga. Kamu ambil lidi tu, kamu pukul dekat betis dia. Pukul dekat betis dia. Jangan ambil dengan batang penyapu, jangan ambil lidi dia. Lidi tu main sikit dekat betis dia. Tak dengar ni kita sebut. Tunjukkan yang ni. Lepas tu jangan mencederakan dia. Cuma sekadar pukul tu untuk mendidik dia. Tiba-tiba dia tak dengar juga. Maka pilihlah jalan penyelesaian yang kemuncak, benda yang disebut dengan perceraian. Wallahu a'lam. Allahu Akbar. Dah dapat dah.
Bukan senang nak cari jodoh ni sesuai ni, bukan senang Okay, dapat dapatlah soalan tadi yang bertanya tadi. Mudah-mudahan. Okay, ada few lagi. Yang ni soalan ni memang banyak sangat saya dapat, dan tadi pun tanya dia seorang balu, dia kata dia balu dan dia nak kahwin lagi. Tapi ramai yang cakap, masa saya pun dapat soalan yang sama. Bukan soalan, malah orang cakap kat saya. Apa ni, baru-baru ni ada orang dengar macam-macam lah. Dia orang nasihat, Nora jangan kahwin lagi. Sebab kalau kahwin nanti tak dapat jumpa suami di syurga, di sana nanti. Jadi kat sini pun ada cakap ni. Jadi saya nak kahwin, jadi tapi orang ramai yang cakap nanti saya tak boleh jumpa suami saya. Jadi macam mana Ustaz? Keadaan tu macam mana tu? Sebenarnya benda tu pandangan masyarakat sebenarnya. Dia dalam Islam ni, bagi orang perempuan bila dia berumah tangga lagi dia kena faham macam ni, orang perempuan. Bila suami kita meninggal dunia, macam Nora misal contoh. Suami ni dia bawa amalan dia menghadap depan Allah. Tapi Nora masih lagi buat amalan di atas dunia. Antara amalan dalam hidup ni ialah berumah tangga. Tu tengok bagaimana Islam dia ajar demikian. Janganlah kita paksa isteri kita ataupun kita ikat pasangan hidup kita. Saya mati, jangan kahwin lagi. Kita sebut pada pasangan hidup. Kalau kahwin lagi, saya jadi hantu raya. Saya kejar awak. Jangan buat demikian. Jangan kejam. Nak sebutnya, saya suka nak sebut kalimah demikian. Yang mati dia bawa amalan. Yang hidup sedang meneruskan amalan. Antara amalan apa dia? Berumah tangga. Tak kira isteri ke suami. Dia panggil demikian. Bila orang lelaki, dia boleh kahwin. Dia boleh kahwin orang perempuan mana yang dia nak kahwin. Tapi orang perempuan, dia kena habis iddah dulu. Tiba-tiba habis iddah, ada jodoh dia. Berumah tangga lah dia. Tak ada masalah. Tapi kalau sebaik-baik dia berumah tangga ni dengan suami yang lebih soleh daripada suami yang sebelum daripada ni. Ni kena terbaik dipanggil. Waktu kali yang kedua ni, dia kena dapat orang yang lebih baik daripada suami yang pertama ni. Kenapa? Di akhirat nanti, dia akan diberi pilihan untuk memilih suami mana yang paling soleh. Dengan suami itulah dia akan dapat masuk dalam syurga Allah SWT. Kebetulan suami dia soleh semua. Kebetulan dia kahwin sampai 3 kali. 3 suami dia soleh. Kahwin yang pertama mati syahid. Kahwin yang kedua mati syahid. Kahwin yang ketiga mati syahid juga. Ini berlaku zaman Rasulullah ni. Saya nak cerita berlaku zaman Rasulullah. Dia panggil namanya Atiqah. Atiqah ni di antara seorang perempuan yang cantik zaman Rasulullah. Kemudian dia orang lelaki masuk Minang semua, dia tolak, dia reject. Semua dia reject. Tapi bila masuknya Abdullah bin Abi Bakar, Abdullah anak pada Abu Bakar, kahwin, nak berumah tangga dengan dia kahwin. Tapi bila Atiqah ni kahwin, oleh kerana dia ni cantik sangat, kemudian kahwin pula dengan anak sahabat Abdullah ni sendiri, menyebabkan dia tak pergi sembahyang berjemaah. Tak pergi sembahyang berjemaah. Abu Bakar marah. Lebih kurang sebulan lebih tak pergi. Sibuk dia bergurau senda dalam rumah je. Satu hari Abu Bakar balik daripada solat, Abu Bakar ketuk pintu bilik, Abu Bakar sebut pada Abdullah keluar. Bila keluar tu, dia sebut ceraikan isteri kamu Atiqah. Bila sebut cerai, suami baru kahwin, tapi oleh kerana ayah yang suruh cerai Atiqah. Bila cerai, termenung dua-dua orang. Termenung dua-dua orang ni. Dua-dua orang termenung. Kenapa kena cerai? Tak tahu sebab apa. Lalu Abu Bakar sian tengok menantu dia Atiqah ni termenung. Abu Bakar panggil Abdullah, mai sini balik. Dia kata, kamu tahu tak kenapa aku minta supaya ceraikan Atiqah? Katanya Abdullah tak tahu. Atiqah pun jawab tak tahu. Katanya Abu Bakar, kerana Atiqah menyebabkan kamu tak pergi sembahyang berjemaah. Kerana isteri kamu terlampau ralik dengan dia. Kamu terlampau asyik dengan isteri kamu. Menyebabkan kamu tak pergi sembahyang berjemaah. Cerailah isteri kamu gini. Katanya Abu Bakar. Lalu Abu Bakar suruh pada Abdullah dan Atiqah. Nak tak kalau aku suruh rujuk balik, tapi dengan syarat Atiqah kamu jangan jadi penghalang pada suami kamu untuk mentaati perintah Allah. Kamu kena bagi sokongan pada dia. Lalu Atiqah kata, saya sanggup ayah. Sanggup tu, Abu Bakar kata, rujuk balik wahai Abdullah. Rujuk balik. Bila rujuk balik tersebut, kemudian malam tu kedengaran paluan jihad. Dengar paluan jihad. Pagi esok tu,
Abdullah itu agak-agak nak pergi ke tak nak pergi. Nak pergi perang ke tak nak pergi perang. Baru rujuk ni. Baru rujuk. Kemudian Atikah ingat janji dia dengan ayah mertua dia. Abu Bakar ni. Dia kata kalaulah dia jadi penghalang lepas pada ni, memang dia kena cerai balik. Dia akan jadi demikian. Jadi dia sebut pada Abdullah. Dia kata, suamiku, kamu pergi perang. Kamu gugur syahid. Kamu gugur, kamu mati syahid. Tapi kalau kamu hidup, ish azizan, amut syahidan. Kamu hidup, kamu mulia. Kalau kamu mati, kamu gugur syahid di jalan Allah. Abdullah pergi perang. Perang gugur. Gugur Abdullah, gugur syahid. Kemudian Atikah selang habis iddah, kahwin dengan orang kedua. Kahwin dengan orang kedua, sahabat nama Zaid, tak silap ingatan saya. Zaid pun malam pertama kedengaran paluan jihad juga. Baru satu malam pertama baru dengar paluan jihad. Tapi ingat janji dengan mertua ni, bila ingat janji dengan mertua ni, suruh juga pergi perang. Gugur syahid yang disebut dengan Zaid. Zaid gugur syahid, habis dia iddah, kahwin orang yang ketiga. Atikah kahwin lagi yang ketiga. Bila kahwin dengan orang ketiga, sama juga Allah bagi. Malam tu kedengaran paluan jihad. Paluan gendang tadi tak habis lagi. Paluan jihad malam tersebut. Bila dengar paluan jihad, Atikah teringat lagi janji dengan Allah. Janji dengan Abu Bakar. Suruh lagi suami dia pergi berjuang. Pergi berjuang, gugur syahid. Kemudian habis yang 3 orang. Bila 3 orang gugur, yang keempat masuk meminang pula Atikah. Atikah ingat janji dia dengan Allah ini. Kemudian janji dengan mertua dia. Dia pun kahwin. Kemudian sama juga Allah bagi. Malam yang pertama dengar paluan jihad juga. Tapi Atikah dia ingat janji. Dia suruh suami dia pergi. Pergilah perang. Tak apa. Kalau mati, mati syahid. Kalau hidup, hidup mulia. Dia sebut pada suami dia. Kalau kita tak dah. 3 orang dah gugur syahid. Yang ketiga ni tunggu kat rumah lah. Patutnya yang keempat ni tunggu rumah dah seorang. Takkanlah semua nak mati syahid semua. Tapi pergi juga berjuang. Berjuang, gugur syahid juga di jalan Allah. Lalu Abdullah bin Umar sebut, وَمَنْ أَرَادَ الشُّهَدَاءِ فَلْيَتَزَوَّجْ بِالْعَتِيقَةِ. Siapa yang nak gugur syahid, kahwinlah dengan Atikah. Confirm mati syahid. Ni sebut. Nak sebutnya, siapa yang nak berumah tangga, nak gugur syahid. Itu cara demikian. Lalu kita pun sama juga. Saya nak sebut, siapa saja yang ada jodoh. Termasuk Nora, termasuk dengan siapa saja. Yang ada jodoh di atas dunia ni, kahwin dengan orang lebih baik daripada orang yang disebut dengan sebelum daripada ini. Itu cara demikian. Kemudian dapat orang yang soleh-soleh, yang baik-baik daripada yang sebelum daripada ini. Di akhirat nanti, kalian akan diberi pilihan. Sama ada yang disebut dengan mana suami yang paling soleh untuk membawa kita ke dalam syurga Allah. Wallahu a'lam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Amin, amin. Kita amin je lah. Okey. Penjelasan dia banyak jelas lah. Mungkin kalau tak faham boleh tengok balik, boleh dengar balik Ustaz ni. Okey, ada 2 je lagi sebelum penutup nanti. Kalau boleh nak minta Ustaz bacakan doa Okey, yang last kali lah. Last kali ni tentang dosa lah. Kita tahu macam dunia hari ni, ya Allah ya Tuhanku, social media kan, social media ni memang dah tak sama macam zaman-zaman dulu. Kalau dulu kalau kita ada tak puas hati apa-apa, kita simpan kat kita je. Tapi orang sekarang tak macam tu. Dia tak puas hati kat ulama ke, dia tak puas hati kat pakar motivasi ke, dia tak puas hati kat siapa-siapa, dia boleh tulis. Kadang-kadang memang tak ada insurans langsung, macam mereka ni tak takut dosa ke? Jadi saya nak sebut mungkin nasihat lah untuk Ustaz, daripada Ustaz, bagaimana kita nak nasihat untuk kepada semua orang-orang di luar sana yang suka mengata, yang menulis, yang mengata. Macam saya sendiri pun Ustaz, saya nak share sebagai seorang balu. Kadang-kadang memang saya pun, saya sendiri sebelum ni tak pernah rasa macam ni, tapi sekarang dia punya penangan dia tu rasa macam kuat sangat. Kadang-kadang orang fitnah kita just because kita tak ada suami kan, sebab kita berstatus setengah janda ke, tak ada suami. Jadi kadang-kadang orang perception masyarakat tu nak mulalah tu pergi jumpa janda. Jadi buruknya status-status macam ni, dan kadang-kadang orang suka merendah-rendahkan orang lah, mengata ni. Jadi mungkin ada dua kat sini lah. Mungkin nombor 1, bagaimana nasihat untuk orang yang selalu menghina golongan-golongan
mungkin orang yang tidak ada suami, janda ataupun balu. Sedangkan kalau kita tahu Nabi Muhammad SAW sendiri pun, Siti Khadijah tu adalah janda. Jadi wajarkah kita menghina golongan-golongan yang berserta janda? Satu. Dan yang kedua, secara generalnya lah kepada semua di luar sana, peringatan untuk diri saya sendiri jugalah. Kadang-kadang macam mana kita nak menanam rasa takut lah. Kita kena rasa dosa bila kita mengatur orang, mengadik sampai mengeji. Dan benda ni akan dia berpanjang-panjang kan. Jadi macam mana Ustaz? Ustaz fahamkan soalan saya kan? Jadi sudah aja itulah. Soalan terakhir. InsyaAllah. Saya nak sebut dan saya nak nasihat pada setiap netizen ataupun siapa saja yang jari dia masih lagi mampu menulis, ataupun bagi siapa saja mulut dia yang mampu lagi berkata-kata. Saya nak nasihatkan, berhati-hati dengan setiap butir bicara, setiap tulisan tinta yang kita minta ini. Kerana semua itu akan menjadi bahan bukti kepada kita di akhirat nanti. Bila kita tulis dengan tulisan yang baik, maka dia akan memberi kebaikan kepada diri kita dan pada masyarakat yang akan datang nanti dalam hidup kita. Kerana kadang-kadang hidup kita ni bukan selama-lamanya kita rasa sebegini. Tak. Ada masa kita berada di bawah, kita kena ingat ada masa kita akan berada di atas. Orang yang berada di atas, jangan ingat dia akan berada di atas sampai bila-bila. Ada satu ketika Allah turunkan dia di bawah sana. Dia akan berada sampai seinjak-injak di bawah sana. Allah jadikan demikian. Lalu waktu mana kita meminta bicara ini, janganlah kita minta bicara sampai tersinggung rasa. Terutama bagi siapa? Bagi setiap mereka yang menjadi ibu-ibu yang menjaga anak-anak yatim itu. Yang saya letakkan, orang ini merupakan orang yang diletakkan ketinggian dan kemuliaan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, ana wa kafilul yatim kahataini. Aku dengan orang yang jaga anak yatim ni macam jari ni dengan jari ni dalam syurga. Rasulullah sebut demikian. Nora, jangan bimbang bila orang kata pada Nora, orang kata orang yang seusia kita dengan sebaya dengan senasib dengan kita, yang Allah matikan suami adik kita ni. Tapi jangan kita rasa terluka, jangan cepat terasa. Jangan. Bahkan kita kena rasa gembira. Letak dalam jiwa kita kan kita jaga adik-beradik Rasulullah. Anak-anak yang kita jaga ni, yang kita bela ni, semuanya adik-beradik Rasulullah. Rasulullah sebut kalau kita boleh jaga betul-betul anak yatim ini, kita jaga dalam hidup kita, kita dengan Rasulullah tu dekat sangat. Inilah peluang yang Allah bagi pada kita untuk kita nak dekat dengan Rasulullah. Jadi orang yang mengata pada kita, dia dapat apa? Dia dapat puas hati je. Tapi dia tak dapat pahala. Dia dapat dosa-dosa yang menimbul dalam hidup dia. Jadi kita pula, jangan kita rasa remuk redam perasaan kita. Tetapi kita rasa bahagia. Alhamdulillah Allah bagi pada kita sebegini rupa jalan hidup kita. Jalan hidup kita ni cantik Allah susunnya. Dalam cara Allah susun, indah pada diri kita ni. Jadi kita ibu-ibu yang jaga anak yatim, kita yang dalam hidup kita ni, kalaulah Allah nak bagi yang lebih indah lagi dalam hidup ni, kita tak tahu. Tapi kita mesti sentiasa bersabar dalam diri kita. Tak adalah ganjaran sabar yang paling hebat yang Allah jadikan pada kita, ialah ganjaran syurga. Saya rasa, saya sendiri, saya pernah jadi anak yatim dalam hidup saya. Saya tengok ibu saya mengalir air mata bila membesarkan saya. Saya tengok bagaimana sukarnya nak membesarkan anak-anak seusia yang sekecil itu untuk nak membesarkan anak-anak ni dianggap adik-beradik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hidup kita ni kita rasa seronok. Saya tengok ibu saya malam-malam bangun tahajud malam menangis teresak-esak pada Allah. Sentiasa menadah tangan pada Allah Subhanahu Wa Taala nak jadikan anak ni jadi anak yang terbaik. Alhamdulillah, paling tidak saya rasa saya pun rasa bangga. Saya jadi macam di waktu mana saya kecil dahulu saya menjadi anak yatim, membesar tanpa jagaan ayah. Ibu saja yang jaga. Tapi saya rasa bangga yang amat sangat dalam hidup saya. Kerana saya dapat menjadi bagaikan adik-beradik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang Rasulullah buat demikian. Ibu saya berdoa, setiap kali mana berdoa mesti mengalir air mata. Doa kepada bagaimana nak membesarkan saya. Boleh jadi anak-anak Nora nanti
di kalangan anak-anak yang paling soleh tak tahu. Orang yang terbaik nanti akan datang nanti kita tak tahu. Hasil daripada apa dia keikhlasan kita dalam hidup kita. Ramai mana anak-anak yatim. Waktu mana dia susah, akhirnya dia menjadi orang yang hebat pada satu ketika dahulu. Satu masa nanti. Demikian dalam hidup kita. Jadi kita jangan pedulikan kata orang. Tiap kali mana orang kata pada kita, kita jawab qalu salama. Qalu salama. Ada orang kata je yang buruk pada kita, qalu salama. Ni mulut kita sebut. Maksud dia apa tu Ustaz? Salama maksud ni, dia apa? bahasa orang kata pergi mampu lah sebenarnya. Sebutnya bahasa Kelantan dia panggil demikian. Maknanya aku tak peduli pada kamu. Ikut mulah jadi gambar. Aku cara demikian. Allah ada ni. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Allah sebut demikian. Salama ni maknanya ikut mulah nak apa pun. Aku tak peduli pun dalam hidup aku. Itu cara demikian. Dan diri kita. Kita sentiasa gembira dengan nikmat yang Allah bagi pada diri kita. InsyaAllah kita akan jadi bahagia. InsyaAllah. Allahu Akbar. Masya Allah, Masya Allah. Saya rasa banyak ilmu yang saya dapat malam ni dan ramai juga follow-follow kita. Masya Allah ramai, tadi dah 1,000 lebih. Masya Allah. Terima kasih banyak-banyak. Saya takut kita terputus kan Ustaz. Tapi saya minta maaf kalau ada soalan-soalan saya ataupun kata-kata saya menyinggung. Yang baik tu datang daripada Allah, yang tak elok tu datang daripada saya. Terima kasih banyak-banyak Ustaz kerana sudi berkongsi pada malam ni. InsyaAllah ada rezeki kita boleh buat lagi dekat Facebook kan. InsyaAllah. Boleh. InsyaAllah. Saya terbuka je. InsyaAllah. Tapi Ustaz sibuk, Ustaz busy. InsyaAllah. Banyak menyebut, bukan banyak sibuk. Allahu Akbar. Ilmu. Dan mungkin sebelum kita mengundur diri, kalau yang di luar sana mungkin kita sama-sama menadah tangan. Ustaz doakan untuk kami semua, untuk kita semua. Semoga kita sentiasa dalam rahmat Allah. Silakan Ustaz. Terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, saat mana kami berkumpul di alam maya ini ya Allah, kami sedang diuji dengan ujian COVID-19 ini ya Allah. Ujian ini membebankan dalam hidup kami ya Allah, menyakitkan setengah kami ya Allah, menjadikan kematian di kalangan sebahagian kami ya Allah. Ya Allah, sejumlah 1,000 lebih nyawa-nyawa melayang di satu bulan ini ya Allah. Saat yang kami sedang berkumpul ini ya Allah, kami tadahkan tangan pada kamu ya Allah, agar kamu jadikanlah mereka yang sedang menanggung anak-anak yatim itu ya Allah, ketabahan dalam kehidupan mereka ya Allah, ketenangan dalam jiwa-jiwa mereka ya Allah, kelapangan dalam perjalanan hidup mereka ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami pohon pada kamu ya Allah, apa yang pernah dipohon oleh Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jauhkanlah kami ya Allah daripada apa yang minta dijauhi oleh Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, rahmatilah anak-anak kami yang sedang membesar ini ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami ini anak-anak yang saleh ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkanlah jalan hidayah kamu pada kami dan pada mereka semua ya Allah. Jadikanlah kehidupan kami ini ya Allah, kehidupan yang paling tenang dengan rahmat kamu ya Allah. Kebaikan yang berterusan dalam hidup ini ya Allah, sehingga di hujung nyawa kami mampu menyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di penghujung perjalanan hidup kami nanti ya Allah. Saat terbujur kaku jenazah kami nanti ya Allah, kamu ampunkanlah dosa kami ya Allah. Saat mula dimandikan jenazah kami nanti ya Allah, kamu gugurkanlah dosa kami dengan guguran air yang merinjis di badan kami itu ya Allah. Saat mana diusung untuk disolatkan jenazah kami nanti ya Allah, kamu pilihlah anak kami yang paling soleh ya Allah, yang akan mengimamkan solat jenazah kami nanti ya Allah, yang akan mengusung jenazah kami nanti ya Allah, yang akan membawa kami ke liang lahat nanti ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, saat mana kami di perkuburan di alam barzah sana nanti ya Allah, ketemukanlah kami dengan arwah ayah kami ya Allah, arwah pasangan hidup kami ya Allah, arwah anak-anak kami yang telah meninggal dunia itu ya Allah, di Illiyin ya Allah. Saat sebegini ya Allah, kerinduan itu seringkali bertandang dalam hidup kami ya Allah. Rindu saat kami membesar bersama dengan mereka dahulu ya Allah. Rindu ya Allah saat gurau senda hilai tawa kami dengan mereka dahulu ya Allah. Rindu ya Allah. Kamulah yang mengetahui betapa rindunya saat-saat itu dalam hidup kami ya Allah. Kamu jadikan perjalanan hidup kami ini ya Allah
menjadi kehidupan yang penuh dengan ketenangan dan kebahagiaan ya Allah. Rindu ya Allah saat-saat kami bersama dengan mereka dahulu ya Allah. Jadikanlah kehidupan kami dan kehidupan mereka itu menjadi bahagia di sisi kami ya Allah. Angkatkanlah darjat-darjat mereka itu ya Allah. Lapangkanlah kubur mereka itu ya Allah. Jadikanlah kubur mereka di antara taman pada taman-taman syurga ya Allah. Jangan jadikan kubur mereka di antara kawah pada kawah-kawah neraka ya Allah. Bangkitlah kami di akhirat nanti ya Allah bersama dengan para nabi dan para awliya salihin ya Allah. Bersama pasangan hidup kami ya Allah. Anak-anak kami ya Allah berjalan beriringan di mahsyar itu nanti ya Allah. Untuk mendapat suratan amalan sebelah tangan kanan ya Allah. Kamu tutupkanlah kesilapan kami yang lalu ya Allah. Yang pernah kami lakukan dalam hidup kami ini ya Allah. Dosa besar kami, dosa kecil kami, dosa yang nampak dan dosa yang tak nampak ya Allah. Kamu padamkan di layar kehidupan kami di padang mahsyar nanti ya Allah. Kamu jangan dedahkan kesilapan kami ya Allah. Kami takut dan kami bimbang terhadap dosa-dosa ini ya Allah. Ya Allah, senangkanlah kami melalui titian sirat nanti ya Allah. Masukkanlah kami bersama dengan pasangan hidup kami ya Allah, anak-anak kami ya Allah, jiran tetangga kami ya Allah, para nabi dan para awliya salihin ya Allah. Izinkan kami bersimpuh di sisi nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam sambil mencium jari jemarinya nanti ya Allah, mengucup dahinya nanti ya Allah. Izinkan kepala kami diletakkan di atas ribaan nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Tuhan kami, inilah doa kami, inilah permintaan kami. Moga kamu menerima amalan-amalan kami dan menerima doa-doa kami ini ya Allah. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, amin ya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak Ustaz. Terima kasih banyak-banyak sekali lagi. InsyaAllah ada moga perkongsian pada malam ni memberi manfaat pada semua. InsyaAllah, dan semua orang boleh share semua. Banyak pengisian yang tadi Ustaz dah bagi. Okey, terima kasih banyak-banyak Ustaz. Minta maaf daripada saya. Okey, terima kasih banyak-banyak Ustaz. Ya, sama-sama. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, amin. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okey, end.